boleh berbuka terus. Kelas ni 2 jam je. Cikgu tahu masing-masing dah layu ni kan, Okey, tapi, cikgu akan cuba terangkan slow-slow, insya-Allah kamu boleh faham. Okey, jadi untuk kelas ni cikgu tanpa melengahkan masa, cikgu akan mulakan kelas. Okey, Izhafi, Izhana dah masuk, Elisa, Aina Husna dah masuk, Uzma, Zarif, okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey semua. Jadi benda ni agak penting lah. Cikgu bagi tahu awal. Okey, untuk kelas kita hari ini, dia akan berkait dengan kelas kita pada minggu depan. Maksudnya, soalan-soalan kita punya kelas minggu depan, dia akan berkait dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Jadi, cikgu nak kamu semua ready buku tulis untuk salin apa yang cikgu salin dekat depan. Boleh ke? Cikgu nak dengar suara. Boleh ke? Ready buku tulis? Boleh. Okey. Seorang je cakap boleh. Yang lain boleh ke tak ni? Ready buku tulis? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Dah boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Seorang je. Mana yang lain? Boleh nampak dah skrin cikgu share? Boleh. Okey. Okey, baik. Jadi, yang kita nak belajar ni adalah bab 2. Kita nak belajar bab 2. Okey, dalam bab 2, cikgu pesan dekat kamu, kita pergi kepada kita punya buku teks. Kita pergi kepada kita punya buku teks. Okey, ini adalah buku teks kita. Nama tajuk untuk bab 2 ni, dia sebenarnya adalah popular jugalah sebab dia berkaitan dengan algebra. Cumanya dia agak mencabar sikit kalau kamu tak fokus. Okey, jadi dalam bab 2 ni, cikgu terang ni kat depan, dia ada 3 perkara yang kamu kena faham. 3 perkara yang kamu kena faham. Tak banyak pun. 3 perkara ni je yang kamu kena faham. Okey, jadi yang pertama sekali, yang minggu lepas cikgu ajar tentang kembangan. Ni perkara pertama. Ni minggu lepas. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kembangan ada berapa level? Kembangan ada berapa level? Buka balik nota. Ada berapa level untuk kembangan? 4. Pandai. Kembangan, nama bahasa Inggeris dia kita panggil dia expand. Dalam kembangan dia ada 4 level. Level 1 sampai level 4. Apa level 1 sampai level 4 tu? Cikgu tak ajar hari ni. Cikgu tak ajar ni. Tu cikgu ajar minggu lepas. Boleh buka balik nota. Tu salin elok nota. Salin elok. Okey, untuk hari ni kita akan pergi kepada pemfaktoran. Nama dalam bahasa Inggeris dia factorization. Masalah dia dekat sini adalah pemfaktoran pun ada 4 level. Dia ada level 1 sampai level 4. Okey. Jadi minggu depan kita punya kelas ungkapan algebra dan hukum operasi aritmetik ni adalah kita punya operasi pecahan algebra. Ini nama tajuk dia sebenarnya. Dalam operasi pecahan algebra, dia ada berkenaan dengan kembangan. Maksudnya dalam masa operasi tu, operasi pecahan algebra tu, dia ada maklumat tentang kembangan. Maksudnya kamu kena faham apa yang ada dalam kembangan, kena kukuhkan betul-betul level 1 sampai level 4. Okey, dalam operasi pecahan algebra juga dia ada pemfaktoran. Dia ada pemfaktoran. Okey. Bila kamu boleh buat kembangan dengan elok dan pemfaktoran dengan elok, percayalah cakap cikgu, kamu tak akan ada masalah nak selesaikan operasi pecahan algebra. Cumanya kamu kena faham lah. Kalau kamu main-main, kalau kamu tak salin, dia banyak kamu tertinggal. Kembangan saja dah ada 4 level. Okey, pemfaktoran ada 4 level. Jadi, minggu depan kita nak bawa
8 level. 4 untuk kembangan, 4 untuk pemfaktoran. 8 tu kena kukuh sebelum cikgu masuk kepada operasi. Okey semua. Jelas ke setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain mana suara? Jelas? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi kita akan proceed kepada pemfaktoran. Jadi salin kemas-kemas, salin elok-elok bukan untuk kamu tapi untuk cikgu. Silap. Bukan untuk cikgu tapi untuk kamu. Terbalik pula. Zarif boleh ke salin kemas-kemas ni Zarif? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada pemfaktoran. Percayalah cakap cikgu, kalau kamu dapat buat ni dekat sekolah, memang guru-guru kat sekolah kamu akan tabik. Okey. Jadi cikgu akan ajar dekat sini. Yang kita nak belajar hari ni adalah pemfaktoran. Maksudnya macam mana kita nak faktorkan sesuatu. Jadi pemfaktoran macam cikgu bagi tahu dia ada level 1, dia ada level 2, dia ada level 3 dan dia ada level 4. Yang pertama sekali cikgu bagi tahu kamu tentang level 1. 5x tambah 3x. Level 1 dekat sini cikgu tunjuk 10x tambah 10xy tambah 5xz. Okey. Level 1 dekat sini adalah kita guna kaedah nak keluarkan nombor dan huruf. Kita punya kaedah kat level 1 ni. Kita keluarkan nombor dan huruf. Apa tu? Nanti cikgu ajar. Nombor dan huruf. Ni salin je. Kita keluarkan nombor dan huruf. Itu level 1. Okey, kemudian level 2 adalah kita menggunakan formula. Formula apa? Formula untuk level 2 adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, lepas tu A tolak B. Jadi dekat sini untuk level 2 adalah kita pakai formula. Tu level 2. Tu level 2. Level 2 dah mula pakai formula. Level 3 yang cikgu nak ajar kamu adalah dekat mana dia ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dekat level 3, kamu akan menggunakan bentuk lazim. Kamu akan menggunakan bentuk lazim. Dan last sekali level 4 adalah gabungan. Level 4 adalah gabungan. Dia boleh jadi level 1 hingga level 3. Okey. Jadi inilah 4 perkara yang kita akan belajar untuk petang ni. Dah ready ke belum semua? Cikgu nak tanya, dah ready ke belum? Ready. Okey, baik. Jadi fokus tau, fokus. Salin setiap apa yang cikgu tulis. Nanti cikgu akan proceed kepada level 1. Bila kamu betul-betul faham level 1 ni, salinlah kat depan ni. Bila kamu dah betul-betul faham level 1, kamu tick. Kamu tick right. Oh, aku dah betul-betul faham level 1. Maksudnya aku dah lepas satu anak tangga. Okey, kemudian cikgu pergi kepada level 2. Bila level 2, kamu dah betul-betul faham level 2, kamu tick right. Kamu tick right. Menandakan kamu dah betul-betul faham. Dan sama juga level 3 dan level 4. Level 4 tu senang je lah bila kamu dah betul-betul kuasai level 1 sampai level 3. Adeline, boleh cikgu proceed kepada level 1? Boleh. Okey semua. Jadi cikgu akan proceed kepada level 1. Okey. Yang pertama sekali, level 1 apa yang cikgu mention kat sini? Keluarkan nombor dan huruf. Apa? Level 1 dekat sini cikgu cakap keluarkan nombor dan huruf. Okey. Jadi, ada 2 perkara yang kamu kena keluarkan. Yang pertama nombor, yang kedua huruf. Jadi dalam level 1,
macam mana nak keluarkan dia punya nombor? Untuk nombor, kita cari sifir sama. Cari sifir sama. Tu untuk nombor. Okey. Yang kedua, cikgu tunjuk contoh terus untuk nombor. Okey, 2x tambah 4y. Kita tengok dia punya nombor. Dekat sini nombor 2, dekat sini nombor 4. Rasa-rasa dua-dua nombor ni dalam sifir berapa? Cikgu nak tanya kamu. Sifir 2. Okey, pandai. Sifir 2. Jadi, kamu teruskan step. Kamu dah jumpa sifir yang sama. 2 dengan 4 ni, dekat dua-dua belah ni, dia dalam sifir yang sama, iaitu sifir 2. Jadi, kamu dah kena buat macam ni. Kamu letak bahagi 2 dekat atas, bahagi 2 dekat atas. Kemudian, bila kamu dah setkan 2 tu, kamu keluarkan 2. Kita keluarkan 2. Jadi, dekat sini, 2 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat berapa semua? 2 bahagi 2. 1. Pandai. Kita tulis 1x. Tambah. Okey. Kita tulis pula 4. 4 bahagi 2 dapat berapa semua? 4 bahagi 2. 2. 2. Kita tulis 2y. Ini jawapan dia. Ini cara kita keluarkan. Ni cara kita keluarkan. Jadi pemfaktoran ni tentang apa? Pemfaktoran. Kalau minggu lepas kita belajar cara nak buka kurungan. Sekarang pemfaktoran, factorization adalah mengadakan balik kurungan tu. Wujudkan balik kurungan tu. Nampak dekat sini, daripada tak ada kurungan, kita adakan balik kurungan. Itu maksudnya pemfaktoran. Kalau minggu lepas kita belajar kembangan. Maksudnya kalau cikgu ambil kita punya soalan ni, kita ambil yang kita buat tadi kan? Ni kalau kita ambil ni, kita buat. Macam minggu lepas cikgu buat. Bulat, anak panah, tulis 2 darab 1 dapat 2x. Bulat, anak panah, tulis 2 darab 2y. Kita dapat 4y. Ini nama dia kembangan. Ni nama dia kembangan. Kembangan bermaksud kita selesaikan kurungan. Kita selesaikan kurungan. Tapi untuk minggu ni yang kita nak belajar adalah pemfaktoran. Ini nama dia pemfaktoran. Pemfaktoran dia terbalik dengan kembangan. Pemfaktoran kita adakan kurungan. Jelas ke semua setakat ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dalam pemfaktoran, dia ada 4 level. Yang kita tengah pergi sekarang ni, level 1. Level 1 yang cikgu nak ajar ni adalah kamu kena keluarkan nombor dan huruf yang sama. Nombor dekat sini, macam mana kita nak keluarkan? Kita cari sifir yang sama. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat contoh ni. Cikgu tunjuk dekat sini. Jelas ke semua untuk nombor yang sama tu? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu tunjuk contoh lain. Contoh dekat sini cikgu buat 10x tambah 15y. Okey, sekarang nombor. Fokus kepada nombor dulu. Okey, nombor dekat sini 10. Nombor dekat sini 15. Dua-dua ni dalam sifir berapa agak-agak? 5. Pandai. Jadi kita buat bahagi 5. Tulis bahagi 5 dekat atas. Bahagi 5. Lepas tu buat apa? Maksudnya kita keluarkan 5 duduk luar kurungan. 10 bahagi 5 dapat berapa? 10 bahagi 5. 2. X. Tambah 15 bahagi 5 dapat berapa? 15 bahagi 5. 3. Pandai. 3y. Inilah kita punya jawapan. Itulah cara kita nak keluarkan nombor yang sama. Jelas ke semua untuk nombor? Boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang untuk nombor? Senang. Susah kepada sesiapa yang tak belajar, senang kepada sesiapa yang buat. Ayuh, macam tu Okey, bagus. Jadi dekat situ, cikgu selalu pesan dekat anak murid cikgu, bila kita nampak kita nak keluarkan nombor, kamu kena tengok betul-betul nombor tu. Kamu kena tengok betul-betul nombor tu. Okey.
Jadi, dekat sini, cikgu akan teruskan kepada satu lagi perkara. Nombor cikgu dah terang. Sekarang ni cikgu nak terangkan tentang huruf. Cikgu nak terangkan tentang huruf. Okey. Jadi, cikgu fokus dekat sini. Ini adalah cara nak keluarkan nombor. Ini adalah cara nak keluarkan nombor. Ni. Cikgu buat awan sikit. Bagi kemas sikit nota cikgu. Okey, kembangan ni cikgu padam. Untuk huruf, fokus untuk huruf adalah kita cari huruf sama. Kita cari huruf sama. Sebagai contoh, cikgu tunjuk 3XY tambah 7XZ. Okey, kita fokus kepada kita punya huruf. Okey, kita tengok dekat huruf. Sini X dengan Y. Sini X dengan Z. Apa huruf yang sama dekat sini? Cikgu nak tanya kamu. Apa huruf yang sama dekat sini? X. X. Dekat nombor 3 ada huruf X. Dekat nombor 7 ada huruf X. Maksudnya kamu keluarkan X daripada kurungan. Lepas tu kamu tulis apa? Jangan tulis dah X sebab X kamu dah keluarkan daripada kurungan. Yang kamu kena tulis adalah 3 dengan Y. Kemudian yang ni kamu tulis 7 dengan Z. Tak perlu nak tulis Z. Tak perlu nak tulis X dah sebab X tu berada di luar kurungan. Jelas ke? Boleh faham yang tu untuk huruf yang sama? Boleh. Okey. Itulah. Okey. Kemudian cikgu tunjuk pula contoh. Cikgu tunjuk 9A kuasa 2 tambah 5AY tambah 7AZ. Sekarang dekat sini kita nak tengok, tak naklah panjang sangat. Okey, sekarang kita tengok kat sini 9A kuasa 2 tambah 5AY. Kita cari huruf apa yang sama dekat sini, kamu rasa? Huruf apa yang sama dekat situ? Huruf apa yang sama? 9 sebelah dia. Okey, A. 9 sebelah dia ada A. Ni A dia. Yang cikgu bulatkan ni A dia. 5 sebelah dia ada A juga. Jadi, bila 5 sebelah dia ada A juga, maksudnya kamu boleh keluarkan A tu daripada kurungan. Jadi, kamu tulis A luar kurungan. Cumanya dekat sini, A ni dia ada kuasa 2. Maksudnya dia ada 2 A. A. Bila kamu dah keluarkan satu A, maksudnya kamu ada lagi satu A. Jadi, kamu kena tulis 9A. Tambah, okey, A ni berbeza. A ni dia ada satu je. Jadi, bila dia ada satu je, kamu hanya ada 5 dengan Y di dalam kurungan. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah ilmu ditambah hari ini. Apa Zarif? Alhamdulillah satu ilmu ditambahi hari ini. Okey, bagus. Jadi itulah. Bila untuk nombor, kita cari sifir yang sama. Fokus dekat sifir ni. Sebab tu cikgu highlight warna biru, warna hijau tu. Kalau untuk huruf, kita cari huruf yang sama. Itu je. Level 1, ada 2 tu je. Ada 2 tu je. Kenapa cikgu tak keluarkan nombor dekat sini? Padahal dia ada nombor. Sebab 3 dengan 7, dia tak ada dalam sifir yang sama. Cikgu nak kamu nampak benda tu. Jadi, bila 3 ni dia dalam sifir 3. 7 ni dia dalam sifir 7. Jadi, dia bukan berada dalam sifir yang sama. Jadi, bila dia tak ada dalam sifir yang sama, kamu tak boleh nak keluarkan nombor. Tu cara dia. Kalau dekat sini pula, kenapa cikgu tak keluarkan X? Sebab dekat sini nombor 2 ada X. Tapi nombor 4, belah nombor 4 dia tak ada huruf X. Jadi, tak boleh. Bila nak keluarkan huruf, dekat sebelah sebutan sini kena ada. Dekat sebutan yang seterusnya kena ada juga huruf tu. Okey semua. Cikgu nak tanya lagi sekali. Jelas tak jelas? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Bagus. Okey. Sekarang ni, kita pergi kepada kita punya modul sekejap. Kita pergi kepada kita punya modul. Tapi modul kita sikit sangat soalan. Tu cikgu ingat nak buat dia sebagai homework.
Okey, tak apa. Kita akan pergi kepada kita punya buku teks lah. Okey, jadi untuk kita punya latihan, sesi latihan yang cikgu nak tunjuk dekat depan ni, kita fokus kepada 3 jenis soalan. Kita fokus kepada soalan ni. Cikgu nak sampai kamu boleh buat dengan baik. Okey, soalan-soalan ni adalah soalan level 1. Dia punya soalan adalah soalan level 1. Okey, cikgu akan buat 2 soalan. Cikgu akan buat 2 soalan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan A dengan soalan B. Okey, cikgu akan tunjuk soalan A. Okey, soalan A. Cikgu salin balik. Ini soalan A. 5E tambah 10. Okey, first. Kamu tengok satu-satu, jangan tengok dua-dua terus. Kamu tengok dia punya nombor. Nombor dekat sini 5, nombor dekat sini 10. 5 dengan 10 dia dalam sifir berapa semua? 5. Sifir 5. Ya, sifir 5. Tulis sifir 5 dekat sini, maksudnya kamu kena bahagi 5, sini pun kena bahagi 5. Lepas tu kamu keluarkan nombor 5. 5 bahagi 5 dapat berapa semua? 1. 1E. Tambah 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. 2. Tulis 2. Lepas tu, lepas kamu dah tengok dia punya nombor, kamu tengok pula dia punya huruf. Sini ada E. Sini ada E tak? Belah 10 ni ada E tak? Tak. Tak. Jadi, itu sahaja kita punya jawapan. Ini jawapan soalan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham untuk A? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, 2AB tolak 8A kuasa 2. Mula-mula kita tengok kepada nombor. Nombor ni ada 2, nombor ni ada 8. Rasa-rasa 2 dengan 8 dalam sifir berapa semua? 2. 2. 2. Jadi kamu kena letak bahagi 2, bahagi 2. Maksudnya kat situ, maksudnya apa? Kamu kena keluarkan nombor 2. 2. 2 bahagi 2 dapat berapa semua? 1. Ya, 1 AB. Tolak 8 bahagi 2 dapat berapa? 4. 4 A kuasa 2. Lepas kamu dah selesai untuk nombor, maksudnya dekat sini cikgu selesai untuk nombor. Lepas tu buat apa? Lepas tu baru cikgu tengok dia punya huruf. Okey. Sebelah ni dengan sebelah ni dia ada huruf apa yang sama? A. Okey, pandai. Dekat sini ada A, dekat sini ada A. Cumanya dia ada kuasa 2. Maksudnya dia ada A tu 2. Kita potong 1 A je. Jadi bila kita dah potong A tu, kita letak luar kurungan. 2A. Yang tinggal dekat sini, untuk sebutan ni, tinggal nombor 1 dengan B. Kita tulis 1B. Tolak yang tinggal dekat sini, 4A. Ini jawapan kita dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Yang Mikael macam mana Mikael? Jelas boleh faham Mikael? Boleh. Okey, itulah cara dia. Kita tengok dia punya nombor, kita selesaikan, cikgu selesaikan nombor dulu, lepas tu baru cikgu selesaikan huruf dia. Okey. Kita proceed kepada 2 latihan. Boleh ke semua kita nak proceed kepada 2 latihan? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, latihan yang pertama, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C. Dan latihan yang kedua, cikgu nak masing-masing buat soalan F. C dan F. Okey, selesaikan, ambil gambar dan hantar dekat cikgu. Okey, hantar kat cikgu
Zarif, agak-agak boleh buat tak tu Zarif? InsyaAllah. InsyaAllah. Mikael, rasa-rasa boleh buat tak tu Mikael? Boleh. Okey. Okey, dah siap dah. Buat hantar kat cikgu. Cikgu tunggu lagi 2 minit je. 2 minit je. Darren, dapat buat tak tu soalan C dengan F? Dapat. Dapat. Aina Husna dapat tak tu? Tatif dapat buat tak tu soalan C dan F? Dapat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Oh, ya ke? Oh. Okey, bagus. Hantar kat cikgu Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan C dengan F. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat soalan C dengan F? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak terus soalan C dengan F? Ada orang tak ni? Boleh ke cikgu nak terus soalan C dengan F? Boleh. Boleh. Okey. Yes. Continue. Kita pergi kepada soalan C. Masing-masing kita pergi kepada soalan C. Fokus kita, cara nak jawab dia adalah mula-mula pandang dia punya nombor. Sini nombor 3, sini nombor 6. Cikgu nak tanya kamu 3 dengan 6 ni dalam sifir berapa? 3 dengan 6 ni dalam sifir. Okey, bagus. Sini sifir 3, sini pun sifir 3. Maksudnya apa? Kamu kena keluarkan 3 daripada kurungan. 3 bahagi 3 dapat berapa semua?
Satu. Tulis satu. Lepas tu salin balik dia punya huruf A, B, C. Tambah. 6 bahagi 3 dapat berapa? 6 bahagi 3. Dua. A kuasa 2. B. Ini adalah step yang pertama. Jelas ke semua step yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Step yang kedua. Cari pula dia punya huruf. Apa cikgu pesan? Kita cari pula dia punya huruf. Okey, huruf dia dekat sini kita kena cari apa yang sama. Okey, 3. Okey, A, B, C. Sini A kuasa 2 B. Yang pertama kita tengok dekat sini huruf A. Dekat sini ada huruf A. Dekat sini ada huruf A. Cumanya dekat sini dia ada 2 A. Kuasa 2 bermaksud dia ada 2 huruf A. A dengan A. Jadi kita potong satu huruf A. Jadi kita keluarkanlah dia jadi 3A. Untuk step tu boleh faham ke semua? Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, huruf yang seterusnya. Dekat A, B, C, sini ada B. Sini pun ada B. Jadi, kamu kena keluarkan juga B dia. Selagi kamu nampak huruf yang sama, kamu kena keluarkan. Jangan keluarkan 3A sahaja. Kalau kamu nampak dia ada huruf yang sama, terus keluarkan. Okey, kemudian nak tulis apa dalam kurungan ni? Tulis apa yang tinggal. Dekat sini yang tinggal ada 1 dengan C. Jadi kita tulis 1C. Tambah dekat sini apa yang tinggal? Sini 2, sini 1A. Dekat sini kita tinggal 2A. Ini jawapan C kita. Jelas ke semua? Boleh faham soalan C? Boleh. Okey, dapat buat tak semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Dapat buat tak? Dapat. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan F. Kita pergi pula kepada soalan F. Mikael dapat buat tak? Boleh. Okey. Mikael tak boleh buat ke? Tak boleh buat soalan C tu? Ke boleh buat? Tak boleh. Mikael tak boleh buat yang mana tu? F. Oh, F. Ingat C. Okey, F. Mula-mula fokus kepada nombor. Sini 2. Sini 4. Sini 6. Rasa-rasa 2, 4, 6 dalam sifir berapa semua? Dalam sifir berapa? 2, 4, 6. 2. Jadi sini sifir 2. Sini sifir 2. Sini sifir 2. Maksudnya kita keluarkan 2 daripada kurungan. Bila kita keluarkan dia, bahagilah 2 bahagi 2 dapat berapa? 1. 1. Lepas tu tulis X kuasa 2. Tambah 4 bahagi 2 dapat berapa? 4 bahagi 2. 2. 2. Tulis 2. Lepas tu jangan lupa tulis X, Y. Tambah 6 bahagi 2 berapa? 6 bahagi 2. 3. 3WX. Itu sahaja untuk nombor. Jelas ke semua untuk nombor? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain macam mana? Jelas? Alamak, Jelas. diam. Okey, bagus. Okey, 2. Okey. Lepas tu kita tengok pula untuk huruf. Kita cari huruf yang sama. X kuasa 2 ni maksudnya apa? Maksudnya dia ada 2 huruf X. Jadi bila kita nak potong, sini ada huruf X, sini ada huruf X, sini ada huruf X. Jadi bila kita cari huruf yang sama, di setiap sebutan, ni satu sebutan, ni 1, 2, 3, dia ada 3 sebutan. Jadi dekat setiap sebutan ni, cikgu dapat keluarkan huruf X. Jadi yang tinggal apa? Salin. 1 dengan X. Jadi kita salin 1X. Tambah. Yang tinggal apa kat sini? 2 dengan Y. Kita tulis 2Y. Tambah. Yang kat sini kita tulis apa? 3W. 3W. Tulis. Kenapa cikgu tak potong Y? Sebab dekat sini dia tak ada Y. Sini pun tak ada Y. Kenapa cikgu tak potong W? Sini tak ada W. Sini tak ada W. Jadi cikgu tak boleh potong. Cikgu just boleh potong huruf yang ada di setiap sebutan. Jadi inilah kita punya jawapan F. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ramai. Okey, bagus. Okey.
Ramai sikit. Cikgu nak dengar suara sikit. Ramai sikit. Jelas ke? Boleh faham ke untuk soalan A? Boleh. Okey. Habis. Aidil. Jelas ke ni Aidil? Hilang dah. Okey. Jadi habis dah untuk level 1. Level 1 cikgu dah tutup dah. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke dekat level 1? Adlin okey, Adlin level 1. Boleh faham semuanya? Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Boleh faham ke semua level 1? Boleh. Okey. Ya Allah, kenapa semua diam ni? Janganlah lemah sangat. Tak pukul 7 lagi. Okey. Jadi habis dah cikgu tutup dah level 1. Level 1 ada 4 soalan dekat sini. Lepas tu kita tengok dekat sini cikgu buat ada 4 soalan dekat sini. 1 2 1 2. Jadi untuk level 1 sepatutnya dah ada dalam buku tulis kamu ada 8 soalan. Jadi dekat sini level 1 cikgu dah selesai ajar. Cikgu dah habis dah ajar level 1. Ada berapa soalan dah buat? Ada 8 soalan. Cikgu tak boleh nak terus banyak lagi sebab masa bergerak. Cikgu nak pergi level 2, level 3, level 4. Okey. Jadi, level 1 tu level paling senang. Lepas ini cikgu nak pergi kepada level 2. Level 2 pun senang. Kita pakai formula je. Okey. Jadi, boleh ke kita nak pergi kepada level 2 ni semua? Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi yang cikgu nak pergi sekarang adalah level 2. Level 2 ni semua orang kena faham, kamu kena pakai formula. Formula apa yang kamu kena pakai? Yang ni cikgu tunjuk betul-betul. A kuasa 2. Ada B. Tolak B kuasa 2. Kamu kena buat sama dengan A tambah B. Silap. A tambah B atau A tolak B. Kamu kena adakan dua kurungan. Cikgu kalau saya nak buat terbalik, saya jumpa. Saya buat, ada kawan saya, dia buat macam ni. Dia buat A, dia buat tolak dulu, dia baru buat tambah. Sama je. Benda tu benda yang sama je. Jadi tambah kat depan ke, tambah kat belakang ke, sama je. Tolak kat depan, tolak kat belakang, sama sahaja. Yang penting dia ada kurungan, satu tambah, satu tolak. Ini formula yang kamu nak pakai untuk soalan level 2. Kita nak pergi kepada untuk soalan level 2. Boleh ke semua kita nak pergi soalan level 2? Ada. Silau. Apa tu? Okey. Kamera tak boleh buka nak tiba. Jadi cikgu akan pergi kepada level 2. Boleh ke tadi, Adlin cikgu nak pergi kepada level 2? Boleh. Okey. Uzma, boleh ke cikgu nak pergi level 2 ni? Boleh. Okey. Tokisaki siapa ni? Ada nak tanya soalan ke tu? Okey. Habis dah. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan level 2. Soalan level 2 cikgu nak kamu tengok betul-betul sebab dia ada sedikit keraguan. Cikgu. Ya. Saya keluar kejap tau. Nak cek pasal kamera ni. Nanti saya masuk balik Okey. Jangan tak masuk balik. Okey. Okey, jadi dekat soalan level 2 adalah kita menggunakan formula. Kita gunakan formula. Okey, cikgu akan ajar kamu. Tapi dengan syarat semua kena ada kalkulator. Ada kalkulator tak tu semua? Ada kan? Okey, jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey, pertama X kuasa 2 tolak 36. Yang pertama, cikgu nak kamu faham level 2 ni macam mana bentuk dia. Bentuk level 2, yang pertama sekali, dia mesti tolak. Dia mesti dalam keadaan tolak. Kalau tambah tak boleh pakai. Dia mesti dalam keadaan tolak. Itu yang pertama. Syarat pertama tu tolak. Yang kedua, dia mesti ada dua sebutan sahaja. Dia mesti ada dua sebutan sahaja. Sebagai contoh, ini sebutan pertama, ini sebutan kedua.
Jadi level 2, kalau level 1 dia tak kisah berapa banyak sebutan. Level 1 dia tak kisah ada berapa banyak sebutan pun. Tambah ke tolak ke dia tak kisah. Ada sampai 10 sebutan pun dia boleh buat. Selagi kamu boleh cari nombor sama, huruf sama, kamu boleh pakai level 1. Tetapi dekat level 2, kamu kena cukup syarat 2 ni. Yang pertama, antara hubungan ni adalah tolak. Yang kedua, dia mesti ada 2 sebutan sahaja. Ni sebutan pertama, ni sebutan kedua. Okey. Itu 2 syarat tu. Okey, jadi cikgu akan tunjuk pula cara nak selesaikan dia. Okey, untuk syarat ni, jelas ke untuk syarat ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Sempat salin tak untuk syarat? Sempat. Okey, baik. Okey, syarat dia. Okey, sekarang cara nak selesai. Cara nak selesaikan, cikgu tunjuk X kuasa 2 tolak 36. Yang pertama sekali, nak selesaikan kamu tengok. Kamu punya formula dekat sini, kamu tak pandang A dengan B. Kamu pandang dekat sini dulu. Kamu pandang A kuasa 2 dengan B kuasa 2. Apa yang kamu boleh nampak kat sini? Dekat A dia ada kuasa 2, dekat B ada kuasa 2. Jadi apa yang kamu kena buat? Dekat sini X ada kuasa 2. 36 dia tak ada kuasa 2. Jadi, kamu kena adakan kuasa 2. Macam mana nak adakan kuasa 2? Ambil 36, kita tekan punca kuasa 36. Masing-masing cuba tekan punca kuasa 36, dapat berapa? 6. 6. Jadi, kalau cikgu letak 6 kuasa 2, 6 kuasa 2 sama dengan berapa 6 kuasa 2? 36. Ya. Tekan kalkulator elok. Jadi, kalau kita tulis 36, kita tak nampak kuasa 2 dia. Tiada kuasa 2. Jadi, bila dia tiada kuasa 2, tak boleh pakai lagi formula ni. Formula ni hanya boleh dipakai bila ada kuasa 2 dekat sini, ada juga kuasa 2 dekat sini. Jadi, nak selesaikan tu macam mana? Jadi, kamu kena tukarkan tu. Kamu kena nampakkan dulu dia punya kuasa 2. Jadi macam mana? Kamu tekan punca kuasa. Jadi X kuasa 2 tolak 36 ni, dia jadi 6 kuasa 2. Kita tak ubah nilai. Sebab apa? Sebab 6 kuasa 2, dia tetap dapat 36. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Dan Okey. kamera saya masih tak boleh buka. Okey. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia adalah kalau daripada formula ni kita hanya ambil huruf A dengan B. Jadi dekat sini kita hanya ambil X dengan 6. Jadi dekat sini macam mana jawapan dia? X tambah 6, lepas tu X tolak 6. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Mana lagi yang lain ni? Tak ada suara pun. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey, jadi daripada contoh yang cikgu terang ni, cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan. Cuba buat 2 soalan. Okey, jadi dekat sini soalan yang pertama, cikgu nak kamu buat Y kuasa 2 tolak 4. Soalan yang kedua, cikgu nak masing-masing cuba buat Z kuasa 2 tolak 25. Okey, cuba selesaikan soalan 1 dengan soalan 2. Cikgu bagi masa. Senang je soalan ni. Cikgu bagi masa 2 minit. Elisa, rasa-rasa boleh buat tak tu Elisa? Boleh. Okey. Okay, Dahsyat hantar kat cikgu Dahsyat hantar kat cikgu.
Okey, Zarif dapat buat tak tu Zarif? Tengah buat. Okey. Ina Husna dapat buat tak tu Ina Husna? Uzma dapat buat tak tu Uzma? Dapat. Okey. Takif dapat buat tak tu Takif? Dapat. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke? Boleh. Ha. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cara dia dekat sini cara yang betul dia cikgu ajar. Okey, yang pertama kita tengok kepada kita punya formula. Dekat formula kita A ada kuasa 2, B ada kuasa 2. Okey, sini dah ada kuasa 2 jadi kamu tak perlu risau. Sini dah ada dia punya kuasa 2. Tapi 4 ni dia tak ada kuasa 2 dia. Jadi kamu kena buat apa kuasa 2 jadi 4. Macam mana? 4. Ambil nombor 4. Kamu tekan punca kuasa 4. Okey, cuba masing-masing tekan punca kuasa 4 dapat berapa? 2. 2. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat berapa? 2 kuasa 2. 4. 2. Okey, 2 kuasa 2 dapat 4. Jadi 4 ni 4. Kita tak ubah pun nilai. Kita cuma ubah dia punya bentuk. Tadi tak ada kuasa 2. Kalau cikgu tulis 4, dia tak ada kuasa 2. Jadi bila cikgu nak adakan kuasa 2, cikgu kena tulis 2 kuasa 2. Jadi cikgu dapat Y kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Kita tak boleh ambil 4. Kita tak boleh ambil 4. Maksudnya kita dah ubah nilai 4. Kamu tak boleh jadi 4 kuasa 2. Tak salah. Kamu kena buat. Kamu kena fikir apa kuasa 2 dapat 4. Jelas ke step yang pertama ni? Boleh faham? Ni step pertama. Boleh. Okey. Step yang kedua, dekat sini kita keluarkan A dengan B. Okey, dekat sini ada Y. Dekat sini ada 2. Kita keluarkan. Jadi, cara dia apa? Cara dia adalah Y. Buka kurungan. Masukkan dalam formula. Y tambah 2. Y tolak 2. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Soalan nombor 1 boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, Z. Soalan 2. Z kuasa 2 tolak 25. Kamu tak boleh ambil 25 ni. Kamu tak boleh buat Z tambah 25, Z tolak 25. Tak boleh. Jadi dekat sini, kamu kena fikir apa kuasa 2 dapat 25. Jadi, tak payah nak fikir panjang. Kamu pakai kalkulator, kamu ambil 25 ni, kamu tekan punca kuasa 25. Punca kuasa 25 dapat berapa semua? 5. Okey. Jadi kita tukarkan Z kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kita tak ubah nilai. 5 kuasa 2 tetap dapat 25. Cuma kita ubah bentuk. Kita nak nampakkan bentuk yang ada kuasa 2. Sebab apa kita nak nampakkan bentuk yang ada kuasa 2? Sebab dalam formula ni dia ada kuasa 2. Jadi dekat sini kita dapat kita buat. Okey, sini ada Z, sini ada 5. Jadi kita akan dapat Z
tambah 5 kurungan pertama. Kurungan kedua, Z tolak 5. Ini jawapan dia. Jelas ke semua soalan pertama dan soalan kedua? Boleh faham? Boleh. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Mikael macam mana Mikael? Boleh faham tak Mikael? Boleh. Senang je, kita adakan dia punya kuasa 2. Kita adakan dia punya kuasa 2. Lepas dah ada, kita ambil, jangan ambil kuasa 2. Kita ambil Y dengan 2. Sama juga dekat sini. Okey, habis. Dalam level 2, dia bukan berhenti setakat ni je. Dia tak berhenti setakat ni je. Level 2, dia ada beberapa tingkat. Ini tingkat yang pertama. Siapa yang tak faham, bagi tahu awal-awal, biar cikgu boleh terangkan. Sebab cikgu nak pergi dalam level 2, tingkat yang seterusnya. Boleh ke semua cikgu nak pergi tingkat yang seterusnya? Boleh. Ya? Boleh ke? Alamak, Boleh. kamu ngantuk kan ni? Masing-masing dah layu ni. Alamak, cikgu tak boleh buat apa ni. Masing-masing tak nak buka kamera ni. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan kita punya level 2 yang seterusnya. Okey, level 2 yang cikgu ajar tadi. Level 2 yang cikgu ajar tadi, cikgu terangkan Level 2 yang cikgu ajar tadi, kita panggil dia 2.1. Ini kita panggil dia level 2.1. Dia ada banyak sikit. Ini level 2.1. Level yang seterusnya, level 2 juga. Yang kita nak belajar yang seterusnya adalah 2.2. Okey. Kalau level 1, cikgu terang Kalau level 1, kita punya soalan, level 2, 2.1, kita punya soalan macam tadi, X kuasa 2 tolak 25. Ni contoh soalan 2.1. Tapi kalau level 2.2, ni level 2.1. Ni level 2.2. Kalau level 2.2, dia dah ada sedikit sahaja perubahan. Dia dah ada sedikit sahaja perubahan. Sebagai contoh, cikgu tunjuk kepada soalan B. Cikgu tunjuk kepada soalan B. Kita naklah nampak B dia. Cikgu buat soalan ni. Okey, Adlin tengah tengok ke tu? Ya. Okey, baik. Okey, jadi ini adalah perbezaan dia. Perbezaan dia ada nombor di hadapan. Ada nombor sebelah huruf. Ada nombor sebelah huruf. Ini je perbezaan dia. Ini je perbezaan dia. Tadi dia tak ada nombor. Sekarang level 2.2 dia ada nombor sebelah huruf tu. Jadi cara nak buat dia susah ke? Tak susah. Cara nak buat dia senang sahaja. Cara nak buat dia senang sahaja. Alamak, berterabur lah pula cikgu buat ni. Okey. Jadi cikgu nak terus kepada cara nak buat. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi, yang formula yang kita nak pakai A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B dalam kurungan A tolak B. Jadi, yang kamu kena faham adalah kamu kena nampakkan dia punya kuasa 2. Jadi, cikgu nak mula buat. 9M kuasa 2 tolak 100. Jadi dekat sini, bila kita nak buat, kita kena faham yang baru ada kuasa 2 hanya M. M je yang ada kuasa 2 dekat sini. Jadi, apa yang kamu kena faham? Kamu kena faham untuk level 2, semua kena ada kuasa 2. Semua kena ada kuasa 2. Jadi cara dia macam mana? Benda yang sama macam tadi. 9 ni, kita nak nampakkan dia punya kuasa 2. Kita tekan punca kuasa 9. Punca kuasa 9 dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator. Punca kuasa 9 dapat berapa?
Ha. 3. 3. Okey, kita dapat 3. Maksudnya apa? Maksudnya 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, tak percaya. Cuba masing-masing tekan 3 kuasa 2 dapat berapa? 9. Ya. Jadi, kita tak ubah nilai. Kita cuma ubah bentuk. 9 ni dia jadi 3 kuasa 2 M kuasa 2. Boleh faham semua kat situ? Boleh ke? Step. Okey, bagus. Okey, tolak 100. 100 ni macam mana nak adakan kuasa 2? Step yang sama. Kita buat punca kuasa 100. Punca kuasa 100 dapat berapa semua? 10. 10. Maksud 10 tu apa? 10 kuasa 2 dapat 100. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. 10 kuasa 2 dapat berapa? 100. Ya, jadi kita tukar dia jadi 10 kuasa 2. Jadi dekat sini 3 kuasa 2 M kuasa 2 nak buat macam mana? Kamu boleh gabungkan, kamu letak kurungan 3 M dalam kurungan kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Itu step dia. Itu step dia. Kita gabungkan dia, kita letak kurungan. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Jadi A di mana? A yang kamu kena ambil, kalau tadi kita ambil X je. Sekarang kamu kena ambil 3M. Jadi kurungan yang pertama 3M tambah 10. Kurungan yang kedua 3M tolak 10. Ini jawapan dia. Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dia punya step hanya ada nombor di sebelah. Hanya ada nombor untuk di sebelah huruf. Itu je. Itu je yang membezakan 2.1 dengan 2.2. Tapi janganlah kamu pening. Alamak, susah ke tak susah? Kamu pakai kalkulator buat punca kuasa supaya kamu dapat terus. Tengok, 9 ni punca kuasa dapat 3. Maksudnya 3 kuasa 2 dapat 9. 100 ni buat punca kuasa 100 dapat 10. Maksudnya apa? 10 kuasa 2 dapat 100. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Jadi, kita buat dulu beberapa soalan. Kita buat beberapa soalan. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan beberapa soalan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang pertama. Cikgu buat sendiri tahu soalannya. Soalan yang pertama, cikgu nak 4X kuasa 2 tolak 25. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan. 2, tak naklah 25. Cikgu nak 49 Y kuasa 2 tolak 121. Cuba selesaikan soalan pertama dengan soalan yang kedua, ikut langkah yang cikgu dah tunjuk tu. Ikut satu-satu langkah tu, jangan skip pun. Okey. Boleh ke tu cuba buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2? Boleh. Okey, bagus. Ikut cuba buat sebab kalau tak cuba buat, cikgu jamin susah nak faham kalau tak cuba buat. Jadi kena cuba buat. Mikael macam mana Mikael? Boleh follow lagi tak? Boleh. Okey, bagus.
Okey, dah siap ke? Cikgu bagi masa lagi. Takif dah siap ke soalan 1 dengan 2 tu? Dah. Ya. Elisa dah siap ke soalan 1 dengan 2 tu? Sudah hantar. Okey, baik. Okey, baik dah dia nak hantar. Zarif pun. Zarif dah hantar ke Zarif? In progress. In progress. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Semua orang kena cuba. Cikgu tak pergi laju pun. Siapa cakap cikgu laju, bagi tahu cikgu laju kat mana. Okey. Kalau kamu nak tengok laju, cuba kamu nanti kalau kat sekolah memang kena laju. Sekolah nak kena kejar silibus. Jadi dekat sini manfaatkan peluang ni. Manfaatkan peluang ni. Okey, jadi habis sudah masa. Cikgu nak buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Soalan nombor 1. Yang pertama sekali, kita nak kena nampakkan dia punya kuasa 2. Yang ada kuasa dekat sini hanyalah X. 4 tak nampak dia punya kuasa 2. 25 tak nampak dia punya kuasa 2. Jadi, dekat sini, apa yang kita kena buat? Kita kena tukar. Kita kena tukar bagi nampak dia punya kuasa 2. Susah ke nak buat tu? Senang. Kamu ambil kalkulator kamu nak nampak 4 ni, dia punya kuasa 2, kamu buat punca kuasa 4. Punca kuasa 4 dapat berapa semua punca kuasa 4? 2. Maksudnya kamu kena faham lah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi, kita tak ubah nilai dia. Dia still 4. Dia still 4. Cumanya kita nak ambil dia punya bentuk yang ada kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2, X kuasa 2 tolak 25 pula. Okey, 25. Ambil je nombor 25, kita tekan punca kuasa 25. Punca kuasa 25 dapat berapa semua? 5. 5. Maksudnya 5 kuasa 2 dapat 25. Tengok, dekat sini dia still lagi 25. Cumanya kita ambil bentuk yang ada kuasa 2. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2. Itu je. Tambahan tu je. Jadi dekat sini kita tengok 2 kuasa 2 dengan X kuasa 2. Kita gabungkan, kita letak kurungan. 2X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Kenapa kita nak kena letak kurungan? Sebab kita nak kena ambil 2X. Kita tak boleh ambil 2 je. Kita tak boleh ambil X je. Jadi dekat sini, masuk dalam formula, kita akan dapat 2X tambah 5, 2X tolak 5. Ini jawapan soalan nombor 1. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2, cikgu akan terangkan. Okey, 49. Kita nak nampakkan dia punya kuasa 2. Apa yang susahnya? Tekan punca kuasa 49. Punca kuasa 49 dapat berapa semua? 7. 7. Maksudnya 7 kuasa 2 sama dengan 49. Jadi, kamu ambil 7 kuasa 2 untuk digantikan di sini. 7 kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak 121. Tak nampak lah. 121 nak nampakkan dia punya kuasa 2. Punca kuasa 121 dapat berapa? Punca kuasa 121 dapat berapa? Okey, dapat 11. Maksudnya 11 kuasa 2 dapat 121. Jadi, ni 121 kita tukar dia jadi 11 kuasa 2. Ambil 11 kuasa 2. Jadi, kita gabungkan 7Y dalam kurungan kuasa 2 tolak 11 kuasa 2. Jadi, kita akan dapat kurungan yang pertama 7Y tambah 11. Kurungan yang kedua 7Y tolak 11. Inilah kita punya jawapan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham 2.2 ni? Boleh. Zarif jelas ke ni Zarif 2.2 ni? Level 2.2. Jelas.
Okey, ada soalan tak? Siapa-siapa ada soalan nak tanya cikgu tak? Elisa jelas ke semua level 2.2? Jep, soalan satu yang kat dalam kotak tu kan. Mana Ha? datang 2 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 lah. Mana datang Ni, tu? 4, cikgu tukarkan. Punca kuasa 4, cikgu dapat 2. Sebab itulah, cikgu ambil 2 kuasa 2 sama dengan 4. Kita tak ubah nilai pun. Ni 4, ni still 4. Cumanya kita nak masukkan dalam formula. Formula ni dia ada nampak kuasa 2. Jadi kita gantikan 4 ni dengan 2 kuasa 2. Sama juga dengan 25. 25 ni kita gantikan dengan 5 kuasa 2. Oh, Biar kita nampak kuasa kuasa 2 ni. 2 ni bersama macam 2 kali 2, 5 kali 2 tu kuasa 2 Ya, kan? betul. Okey. Betul. Kuasa 2 tu, kalau kamu tak faham kuasa 2 tu apa, 2 kuasa 2 tu maksudnya 2 darab 2 dapat 4. 5 kuasa 2, 5 darab 5 dapat 25. 7 darab 7 dapat 49. 11 darab 11 dapat 121. Cumanya dalam ni tak boleh dah tulis 2 darab 2. Kamu kena tulis 2 kuasa 2. Jelas ke semua level 2.2 ni boleh faham? Okey cikgu. Boleh. Okey. Bagus. Mikael jelas tak ni Mikael? Jelas. Okey. Jadi 2.2 cikgu nak tutup. Boleh cikgu teruskan lesson cikgu? Boleh. Okey. Elisa, boleh ke cikgu nak teruskan? Tak ada dah. Okey. Jadi, Darren, boleh ke Darren cikgu nak teruskan ni? Boleh. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan dengan level 2.3. Wow, kita tak masuk lagi level 3. Kita masuk dulu level 2.3. Okey. Jadi level 2.3, apa beza dia? Apa beza dia cikgu? Okey, kalau dekat level 1 dia macam biasa. Ini 2.1. Cikgu terang ni, cikgu terang. Kalau dekat level 2.1 dia tak ada nombor depan huruf. X kuasa 2 tolak 25 je. Tapi bila cikgu langkah level 2.2, cikgu dah masukkan nombor depan. Cikgu dah masukkan ni penambahan dia. Itu penambahan dia. Okey. Tapi level 2.3 ni macam mana? Level 2.3 dia macam soalan C. Ni level 2.3 dia macam soalan C. Kenapa cikgu cakap dia 2.3? Kenapa? Okey, sekarang ni cikgu nak buat level 2.3. Boleh ke kita gunakan level 2.3 macam level 2.2? Okey, sekarang cikgu nak selesaikan 3y kuasa 2 tolak 147. Kita cuba selesaikan macam yang kita buat baru tadi. Kita cuba selesaikan yang kita buat macam tadi. Jadi, nak selesaikan untuk level 2, kita kena masuk dalam formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. Dan A tolak B. Jadi, dekat sini, kita kena nampakkan dia punya kuasa 2. Sekarang nak nampakkan dia punya kuasa 2. Kita cuba. Punca kuasa 3. Cuba masing-masing tekan punca kuasa 3 dapat berapa? Punca kuasa 3 dapat berapa? Dapat apa Uzma? Dapat punca kuasa 3 juga. Okey. Uzma kalkulator tu. Siapa yang dapat? Adlin. Adlin dapat berapa? Punca kuasa 3 dapat berapa? 1.732. 1.732 bla 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 panjang. Ini untuk 3. Okey. Sekarang kita tekan pula punca kuasa 147. Okey, cuba masing-masing tekan punca kuasa 147. Dapat berapa? Bersuara. Dapat berapa? 12.124. Okey, 12.124 bla bla bla. Jadi, di situasi inilah
kamu tak boleh nak praktikkan yang kamu belajar tadi. Jadi beza 2.2, level 2.2 dengan level 2.3. Ni level tahu semua ni cikgu tunjuk level level 2.2 kamu tekan 4 kamu terus dapat punca dia. Kamu terus dapat nombor bulat. Level 2.3 nombor 3 dengan 147 tidak dapat punca. Maksudnya kalau kamu tekan 4 kamu terus dapat 2. Jadi punca dia 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Kalau kamu tekan kalkulator punca kuasa 25 macam tadi, kamu dapat terus 5. Sekarang ni bila kamu tekan kalkulator 3 dengan 147, kamu tak dapat. Kamu dapat perpuluhan banyak-banyak ni. Jelas ke semua? Perbezaan antara level tu boleh faham? Boleh. Zarif boleh follow lagi tak ni? Mana Zarif? Okey. Okey, yang lain boleh follow up lagi tak ni? Boleh. Okey, baik. Cara dia adalah kita guna level 1. 3 Y kuasa 2 tolak 147. Kita cari nombor dia. Jadi kita nampak sifir yang sama. Apa sifir yang sama? Sifir yang sama tadi adalah sifir 3. Sini ada sifir 3. Kamu cuba buat. Ni bahagi 3. Sini pun bahagi 3. Sekarang 3 bahagi 3 dapat berapa semua? 3 bahagi 3 dapat berapa? 1. Bila 3 bahagi 3, maksudnya kita keluarkan 3. Jadi kita tekan 3 bahagi 3, kita dapat 1 Y kuasa 2. 1 Y kuasa 2, kalau cikgu tak nak tulis 1 pun tak apa. Cikgu tulis Y kuasa 2 sahaja. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Tekan pula 147 bahagi 3. 147 bahagi 3 dapat berapa semua? 49. Okey, kita dapat 49. Jadi, bila dekat sini, baru kita pakai macam level 2.1. Macam mana? Okey, 3 Y kuasa 2 tolak. Okey, 49 ni, kamu tekan punca kuasa 49. Punca kuasa 49 dapat berapa semua? 7. Maksudnya apa? Kita gantikan dia dengan 7 kuasa 2. Jadi, dia punya jawapan adalah 3. Y dengan 7. Y tambah 7. Y tolak 7. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Cikgu terang balik daripada awal. Fokus kejap. Cikgu terang balik daripada awal. Cara nak buat 2.3 ni adalah bila cikgu akan bagi tahu. Bila kamu punya level 2.3. Bila kamu tekan kalkulator, kamu nak nampakkan dia punya kuasa 2. Kalau tadi untuk level 2.2 kamu tekan kalkulator 4 ni kamu terus dapat 2. 25 ni punca kuasa punca kuasa 4 kamu terus dapat 2. Punca kuasa 25 kamu terus dapat 5. Kamu terus dapat nombor bulat. Ni 5, ni 2. Tapi masalahnya dekat sekarang ni, kamu tekan 3 dengan 147, kamu dapat nombor perpuluhan panjang. Jadi, cara dia macam mana? Cara dia adalah kita keluarkan sifir yang sama. Keluarkan nombor. Jadi, nak keluarkan nombor macam mana? Jadi, nak keluarkan nombor, kita cari sifir yang sama. Sifir yang sama apa kat sini? 3. Sebab tu cikgu buat 3 bahagi 3. 147 pun bahagi 3. Sebab tu 3 berada di luar. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi bila cikgu dah keluarkan, cikgu akan nampak yang dalam kurungan ni Y kuasa 2 tolak 49. Ni macam dekat 2.1. Okey.
Jadi 49 cikgu buat punca kuasa 49 cikgu dapat 7. Jadi Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Cikgu gantikanlah. Kenapa cikgu boleh gantikan? Sebab 7 kuasa 2 dapat 49. Jadi cikgu boleh ambil 7 kuasa 2 gantikan dalam yang tadi 49 kan. Kita gantikan 7 kuasa 2. Kenapa? Sebab kita nak pakai formula yang dekat atas ni, kita kena nampak dia punya kuasa 2. Jadi bila kita dah nampak sini ada kuasa 2, sini pun ada kuasa 2, baru kita pakai formula. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada soalan tadi, cuba masing-masing buat satu soalan. Kita cuba buat soalan D. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk kat sini. Cuba buat. Cikgu bagi masa 4 minit. Ni level 2. Ni level 2. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je terus. Jangan diam. Jangan diam. Kalau diam nanti, terlepas nanti. Uzma, setakat ni boleh follow lagi tak Uzma? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi. Ya, betul. Bagus. Izhana dapat buat tak tu Izhana? Dapat. Okey. Ikut apa yang cikgu bagi tahu. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, boleh ke semua cikgu nak proceed kepada soalan D ni? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan B. Bila kita nak pakai macam cikgu tunjuk tadi, cara dia adalah, okey, yang pertama kamu kena nampakkan dia punya punca kuasa. Yang pertama kamu kena nampakkan dia punya punca kuasa. Maksud cikgu kena nampakkan dia punya kuasa 2. Jadi dekat sini bila kita nak cuba nampakkan. Ni 5, kita tekan kalkulator punca kuasa 5. Kalau kita tekan kalkulator punca kuasa 5, punca kuasa 5, kita akan dapat 2.236 bla 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 bla. Okey. Ni 80. Okey, kita tekan punca kuasa 80. Punca kuasa 80, kita tekan kalkulator, kita dapat titik perpuluhan. Senang cerita, bila kamu tekan dapat titik perpuluhan, kamu tak boleh proceed cara tadi.
kamu kena pakai cara baru. Macam mana? Kamu kena keluarkan dia punya nombor. Jadi dekat sini 5K kuasa 2 tolak 80. 5 dengan 80 rasa-rasa dia dalam sifir berapa semua? 5. Iya. Jadi dekat sini bahagi dengan 5. Sini pun bahagi dengan 5. Kita keluarkan 5 daripada kurungan. 5 bahagi 5 dapat 1. Maksudnya tinggallah K kuasa 2. Tolak. 80 bahagi 5. Kita dapat 16. Jelas ke semua? Step yang pertama boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Step yang kedua, kita kena nampakkan K kuasa 2 dengan 16 ni ada kuasa 2. Jadi cara dia lah 16 ni, kamu tekan punca kuasa 16. Punca kuasa 16 dapat berapa semua? 4. 4. Maksudnya apa? Maksudnya 4 kuasa 2 dapat 16. Jadi kamu gantikan 4 kuasa 2 di sini. Tu cara dia. Kamu gantikan 4 kuasa 2 di sini. Jadi bila kamu dah ada kuasa 2 dekat sini, dah ada kuasa 2 dekat sini, pakai formula tadi. 5 dalam kurungan ambil K dengan 4. K tambah 4. Lepas tu K tolak 4. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua yang cikgu terang? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi habis dah. Masing-masing ada kat sini lagi tak ni? Cikgu nak dengar suara. Ada kat sini lagi tak ni? Ada. Ada. Bagus. Uzma boleh follow lagi tak ni yang cikgu terang ni? Boleh, boleh. Okey. Alisha boleh faham tak ni cikgu terang ni? Boleh. Okey, jadi kena ingatlah. Cikgu ulang balik dalam level 2, cikgu dah tunjuk bila nak kena pakai level 2. Yang pertama, bila dia ada 2 sebutan. Ni sebutan pertama, ni sebutan kedua. Ada 2 sebutan. Dan hubungan antara 2 sebutan tu tolak. Kalau tambah tak boleh. Kamu kena pakai bila dia dalam keadaan tolak. Okey. Jadi dalam level 2, dia ada 2.1, 2.2 dan 2.3. Mana 2.1? 2.1 bila tak ada nombor sebelah huruf ni. 2.2 macam mana? 2.2 bila ada nombor sebelah huruf. 2.3 macam mana? 2.3 macam 2.2, cumanya huruf ni kita tekan punca kuasa, kita tak dapat nombor bulat. Kita dapat nombor perpuluhan. Jadi, kalau 2.1, kamu pakai macam 3 soalan cikgu tunjuk ni. Ada 3 soalan. 2.1 cikgu tunjuk contoh. Kemudian, kalau 2.2, ada 3 juga soalan. 1, 2, 3. Ada 3 soalan cikgu tunjuk contoh. Kemudian 2.3 ada 2 soalan cikgu tunjuk contoh. Jadi ada berapa soalan untuk level 2? 3, 3, 2. Ada 8 soalan. Maksudnya kamu kena cek dalam buku kamu dah ada ke tak 8 soalan cikgu bagi tu. Jelas ke semua level 2 ni boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh follow up dan boleh fokus. Okey, untuk level 3, level 2 cikgu dah ajar dah. Level 2 cikgu dah ajar. Okey, untuk level 3. Level 3 adalah level yang paling banyak step. Level yang paling banyak step. Cikgu nak minta tolong kamu satu je. Kamu kena fokus. Boleh ke semua cikgu nak pergi kepada level 3 ni? Boleh. Okey. Level 3 adalah yang terakhir lah. Level 4 dia gabungan je. Kalau kamu faham level 1, 2, 3 kamu boleh selesaikan. Level 4 cikgu hutang untuk kelas minggu depan. Cikgu masukkan kelas minggu depan. Jadi bila cikgu peruntukkan masa setengah jam untuk satu level, kamu kena tengok betul-betul. Okey. Dah ready ke belum level 3 ni? Nak dengar suara. Dah ready ke belum? Dah. Dah. Okey, Yes. baik. Untuk level 3, cikgu akan terangkan. Bila kita nak pakai level 3? Bila kita nak pakai level 3, masing-masing boleh tengok. Ni step ni kalau kamu tengok buku teks banyak.
Banyak. Sekarang ni cikgu ringkaskan. Cikgu ringkaskan supaya kamu boleh faham. Okey. Level 3 adalah soalan ni. Soalan untuk level 3. Bila kamu kena pakai bentuk lazim. Bentuk lazim. Syarat untuk buat level 3 ada satu je. Ada satu je. Bila kamu nampak syarat level 3, cikgu tunjuk ni satu-satu. Syarat untuk level 3, dia kena ada 3 sebutan. Ni sebutan pertama, ni sebutan kedua, ini sebutan ketiga. Jadi, bila dah ada 3 sebutan, kamu dah boleh pakai level 3. Syarat yang kedua, dia punya, apa orang kata, dia dah ada 3 sebutan. Dia ada kuasa 2. Ada kuasa 2. Mana kuasa 2 dia? Ni, dia ada kuasa 2 dekat sini. Jadi 2 syarat ni kalau kamu jumpa, kamu pakai level 3. Boleh faham ke? Boleh faham ke semua? Boleh, boleh. Okey. Darwisi ke tu? Darwisi ada ke? Tak ada. Okey. Jadi, cikgu akan terangkan cara nak pakai level 3. Level 3 kena fokus sikit. Banyak sikit step dia. Level 3 adalah yang pertama sekali, step 1. Cikgu tunjuk step 1. Step 1 adalah kita tentukan nilai A, B, C. Tentukan ni salin. Nilai A, B, C. Macam mana nak tentukan? Senang je. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Mana-mana yang ada X kuasa 2, ini adalah A kita. Mana-mana yang ada X sahaja, ini adalah B kita. Mana-mana yang tiada X, ini adalah C kita. Jadi, cikgu tulis lagi sekali. A ni macam mana nak tentukan? Ada kuasa 2. Dia ada kuasa 2. B ni macam mana? Dia tak ada kuasa 2 tapi dia ada huruf. C ni macam mana? C ni adalah apabila dia tiada huruf. Okey, jelas? Jelas ke step pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu harap masing-masing follow lagi. Okey, step yang kedua. Step yang kedua. Step yang kedua, masukkan dalam bentuk lazim. Masukkan dalam bentuk lazim. Cikgu tulis lawa-lawa ni. Bentuk lazim. Kalau siapa cakap tak lawa tu, tak tahulah. Okey, bentuk lazim dia bukan macam bentuk lazim kita buat masa sekolah rendah. Bentuk lazim dia macam ni. 1, 2. Itu bentuk lazim dia. Bentuk lazim dia, cikgu terang. Ini adalah bahagian darab. Ini adalah bahagian tambah. Jadi nak isi apa? Isi dia, cara susunan dia macam ni. Ini adalah bahagian A. Ini adalah bahagian C. Ini adalah bahagian B. Okey, itu bentuk lazim dia. Ini bentuk lazim dia. Okey, semua jelas ke untuk bentuk lazim? Boleh faham? Boleh. Okey, ni bentuk lazim dia. Maksudnya, yang ini adalah bahagian A dia. Ini bahagian C dia. Ini bahagian B dia. Jadi, bila kita dah nampak bentuk lazim ni, cikgu teruskan dengan step yang ketiga. Cikgu teruskan dengan step yang ketiga. Step ketiga. Step ketiga, cikgu ambil bentuk lazim tadi, cikgu isi nombor. Cikgu isi huruf dia. Ni kan A. A kamu apa? A kamu X kuasa 2. Jadi sini kamu tulis X kuasa 2. C kamu apa? C kamu 9. Tulis 9 dekat sini. B kamu apa? B kamu negatif 6X. Ni negatif 6X. Ini step nombor 2. Ni step nombor 2. Okey. Jelas ke semua step nombor 2 ni? Boleh faham ke? Boleh.
Okey. Dapat salin tak tu? Dapat. Okey. Kalau tak dapat, nanti tengok rakaman. Tengok rakaman kelas. Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga adalah cari nilai. Kita cari nilai. Kita nak kena cari nilai. Kita tahu sini bahagian A. Kita tahu sini bahagian C. Kita tahu sini bahagian B. A dia adalah X kuasa 2. C dia adalah 9. Dan B dia adalah negatif 6X. Apa maksud cikgu tambah dengan darab? Ni kan. Ni kalau kamu tak faham yang tambah dengan darab, cikgu masukkan dekat step ketiga. Okey, maksudnya dekat sini, kalau cikgu cakap sini bahagian darab, sini bahagian darab. Kamu kena fikir apa darab apa dapat X kuasa 2. Cikgu ulang lagi sekali. Kamu kena fikir apa darab apa dapat X kuasa 2. Jadi apa darab apa dapat X kuasa 2? Cikgu nak tanya. Apa darab apa dapat X kuasa 2? X darab X. Okey, pandai. Jadi dekat sini kita tulis X dengan X. X darab X jadi X kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. 9. 9 ni, 9 ni kamu kena fikir. Kamu kena fikir apa darab apa dapat 9. Okey. Tapi cikgu tunjuk satu perkara. Bila kamu nak selesaikan dekat 9 ni, kamu kena rujuk dekat sini. Sebagai contoh, kita tengok dekat sini 9. Apa darab apa dapat 9? 1 darab 9 dapat 9. Kemudian 3 darab 3 dapat 9 juga. Jadi cara dia, tengok ni, 1 dengan 9 kamu tambahkan. Sebab apa? Sebab sini bahagian tambah. Jadi dekat sini 1 tambah 9, kita ambil nombor dia, dapat 10. Jadi dia tak dapat negatif 6. Kamu tak boleh pakai yang ini. Jelas semua? Boleh faham? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey. Kemudian 3 darab 3. Maksudnya kamu ambil 3. Kamu ambil 3. Dengan 3 kamu tambahkan. 3 tambah 3. Kamu tekan kalkulator. Kamu dapat 6. Ni negatif 6. Jadi maksudnya kamu tak boleh pakai yang ni. Nak pakai apa? Ada lagi satu. Lagi satu adalah 3 darab 3. Kamu jadi negatif 3 darab negatif 3 pun dapat 9. Jadi, dekat sini, ambil dia punya nombor negatif 3 tambah negatif 3. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Negatif 3 tambah negatif 3 dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Bila kamu dah dapat sama dekat sini negatif 6, kamu pakai yang ni. Negatif 3 darab negatif 3 dapat 9. Jelas ke semua? Boleh faham cara nak pilih tu? Boleh. Yang lain mana suara? Boleh faham ke tu yang lain? Alamak. Okey, baik. Okey. Kemudian, macam mana nak buat yang B ni pula? Yang nak diisi dalam ni, kamu tak boleh buat darab macam tadi. Kamu tak boleh buat apa darab apa. Kamu kena darab silang. Sebagai contoh, X darab silang dengan negatif 3. Dia darab silang. Dia darab silang. X darab negatif 3. Kita dapat negatif 3X. Kemudian, X, ni X darab negatif 3. Kita dapat negatif 3X. Apa maksud cikgu tambah? Ni tambah negatif. Kita nak cek negatif 3X tambah negatif 3X. Dapat berapa negatif 3X tambah negatif 3X? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 3 tambah negatif 3 dapat berapa?
Negatif 6. Negatif 6X. Ya, negatif 6X. Jadi, yang kita dapatkan sama negatif 6. Okey. Itulah step 3. Step 3 tu adalah step yang paling penting lah. Step yang paling penting. Jadi cikgu ajar satu-satu tu. Cikgu ajar satu-satu. Okey. Okey, akhir sekali step 4 kita keluarkan jawapan. Dia ada 4 je step. Jadi kena ingatlah. Mana jawapan dia? Jawapan dia dekat sini. Cikgu tunjuk. Ini adalah kurungan yang pertama. Ini adalah kurungan yang kedua. Jadi, jawapan kita dekat sini adalah X tolak 3. X tolak 3. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Step 1 sampai step 4 ni cikgu ajar. Jelas. Okey. Okey. Boleh lah. Jadi, apa? Apa Zarif ada nak tanya soalan ke? Bukanlah saya. Boleh. Oh. Siapa tu? Jelas ke tu? Boleh lah. Boleh lah. Okey, dia banyak step. Dia banyak step. Okey, jadi kita kena buat. Kita kena buat. Cikgu akan bagi kamu masa, kamu ikut 4 step ni. Okey, kelas kita hari ni memang padat. Cikgu ulang lagi sekali. Kelas kita hari ni memang padat. Jadi kamu kena study balik. Kamu jangan tak study. Kamu kena study balik. Cikgu, saya malas lah nak study. Tak boleh macam tu. Kamu kena study supaya kamu boleh buat. Okey, boleh ke semua? Cikgu nak tanya, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, daripada step 4 step ni, cikgu nak kamu cuba buat satu soalan. Cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan tu. Cikgu bagi masa 4 minit. 5 minit. 5 minit lama tu. Cikgu bagi masa 5 minit. Ikut je step yang cikgu tunjuk tu. Step 1, tentukan A, B, C. Step 2, masukkan dalam bentuk lazim. Jangan lupa tulis yang dekat belah bawah ni. Step 3 je yang kamu kena kira-kira sikit. Lepas tu step 4, ambil dia punya kurungan. Okey, cuba selesaikan.
Cuba buat cuba buat. Alin cuba buat tak tu? Cuba. Okey. Okey. 1 minit lagi. Okey, dah ada yang dapat buat. Bagus. Ya, macam tulah. Okey, jadi cikgu mula buat soalan dekat depan. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat sini cikgu terus singkatkan jalan kerja kita. Cikgu nak nampak kat kamu. Okey, ni A. Okey, ni B. Okey, ni C. Buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim. Ni cikgu buat bentuk lazim Okey, macam cikgu bagi tahu tadi. Yang ni bahagian A. Tulis M kuasa 2. Ni A kita. Ini C kita. Negatif 8. Ini B kita. Ini B kita negatif 2M. Nampak? Kat sini saja cikgu dah buat 2 step. Okey. Jadi, yang bahagian belah kiri adalah bahagian darab. Dia adalah bahagian darab. Maksudnya kamu kena fikir. M darab apa dapat M kuasa 2. Jadi, dekat sini cikgu buat M darab M. Kita dapat M kuasa 2. Jelas ke yang pertama? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain nak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, yang kedua, soalan C tu. Ni A kita dah selesaikan. C pula. C ni negatif 8. Kamu nak buat C, jangan lupa rujuk negatif 2. Jadi, negatif 8. Apa darab apa dapat negatif 8? Kamu kena fikir. 2 darab negatif 4. Kalau kamu buat macam ni. Kalau kamu buat 2 darab 4 je. Kalau kamu buat 2 darab 4, dia dapat 8. Ni negatif. Dia ada negatif. Jadi kamu kena adakan dia punya negatif. Salah satu. Okey, negatif 2. Nak tahu betul ke tak? Ambil negatif 2 dengan tambah 4. Negatif 2 tambah 4 dapat berapa semua? Negatif 2 tambah 4 dapat berapa? 2. Okey, kita dapat 2. Jadi bila kita dapat 2, dekat sini negatif 2. Jadi maksudnya kita tak boleh pakai ni. Jadi kita terbalikkan. 2 darab negatif 4. Maksudnya dekat sini ambil 2 tambah ni negatif 4. Okey, 2 tambah negatif 4 dapat berapa semua? Negatif 2. Ya, negatif 2. Nampak kita dah dapat negatif 2 dekat sini. Jadi kita ambillah 2 dengan negatif 4. Jadi 2 darab negatif 4. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, darab silang. Darab silang. M darab negatif 4. Kita akan dapat negatif 4M. Lepas tu, M darab
2. Kita dapat 2M. Kita tambahkan 2M tambah negatif 4M. Kamu akan dapat negatif 2M. Selesai dah. Itu je. Itu je sebenarnya. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Ya. Okey, bagus. Mana jawapan dia? Jawapan dia ni yang kurungan pertama, ini yang kurungan kedua. Jadi kita tuliskan. Kurungan pertama adalah M. Ni tak nampak simbol. 2 ni positif tau. Jadi M positif 2. Kurungan yang kedua. M tolak dengan 4. Inilah kita punya jawapan. Level 3. Selesai level 3. Okey. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi level 3. Yang rumitnya level 3 adalah pada pemilihan pendaraban. Kamu kena pilih. Pemilihan ni rumit. Pemilihan ni orang kata mencabarlah. Kamu nak kena fikir dengan betul apa darab apa. Tapi cikgu dah bagi tips dah. Apa cikgu bagi tips kat sini? Ambil nombor yang kamu pilih apa darab apa, kamu tambahkan, dapat tak yang ni? Jadi itu je. Jadi bila kamu dah boleh dapat macam tu, kamu dah selesai dah. Kamu dah boleh jawab dah soalan-soalan lain pun. Okey ke semua? Cikgu nak dengar suara. Okey ke semua level 3? Okey. Okey. Sempat tak salin ni? Sempat tak salin? Sempat. Okey. Okey, nanti kalau siapa-siapa yang nak masuk kelas lagi, boleh bagi tahu cikgu kita belajar. Cikgu bagi soalan yang sama je. Cumanya kalau dia nak lagi faham boleh je masuk kelas lagi. Hari esok malam ada lagi kelas Okey. Jadi level 3 cikgu dah ajar. Tapi kalau kamu tak nak masuk kelas pun, kamu tengok rakaman pun, semua dekat sini cikgu terangkan dengan lengkap dah. Level 4 ni macam mana? Level 4 ni adalah kamu gabungkan sahaja. Okey, cikgu ada lagi 3 minit kan? Disebabkan ada lagi 3 minit, cikgu pergi kepada level 4. Level 4 adalah level yang paling senang sebenarnya. Ya ke senang? Senang. Macam mana? Kamu gabungkan macam kamu buat level 1. Okey, tengok ni. Untuk level 4, tak apalah, nantilah cikgu ajar Ke cikgu nak cikgu ajar terus tak level 4? Nak tanya. Nak cikgu ajar terus tak level 4? Mana-mana boleh. Nak buat minggu depan boleh, nak buat sekarang pun boleh. Kita orang mana-mana okey je cikgu. Okey. Senang je level 4 ni. Kamu jangan risau. Okey. Cikgu tunjuk Okey. Level 4. Cikgu tunjuk level 4. Level 4 cikgu tunjuk biar dalam kelas ni ada rakaman dan kamu boleh study. Okey, level 4. Pertama sekali, kamu kena susun bagi nampakkan dia punya partner. Susun dengan pasangan dia. Susun dengan pasangan. Pasangan nak susun macam mana? Ikut macam level 1. Sebagai contoh, dekat sini 4x tambah 12 tambah xy tambah 3y. Nak susun ni macam mana? Okey, kamu tengok yang ada x dengan yang ada x. Sini ada x, sini pun ada x. Okey, jadi bila dia ada x dengan ada x, maksudnya dekat situ kamu boleh keluarkan x dia. Tapi bila kita nak susun, kita kena fikir satu benda supaya kamu dapat kurungan yang kamu keluarkan tu adalah kurungan yang sama. Macam mana tu cikgu? Okey, sebagai contoh, ni cikgu tunjuk, cikgu boleh lagi 1 minit lah, cikgu tunjuk soalan je lah Cikgu tunjuk contoh je lah Okey. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok. Dekat sini, bila kita nak keluarkan macam level 1, fokus kita adalah supaya bila kita keluarkan, kita dapat kurungan dia adalah nilai yang sama. Kalau sini, y tambah z, sini pun kena. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh faham ke? Okey, baik. Okey. Bagus. Okey. Jadi, kita kena cari partner. Okey, kamu buatlah partner yang kamu rasa nampak macam boleh jumpa.
Jadi dekat sini cikgu buat partner 4X dengan XY. Cikgu buat partner 12 dengan 3Y. Okey, cikgu bagi dia duduk sekali. 4X tambah XY. Nampak? 4X dengan XY, cikgu bagi dia duduk sebelah-sebelah. Kemudian cikgu buat pula sini 12. 12 tambah 3Y. Jadi kamu kena fikir macam mana kamu nak bagi ada kurungan. Macam mana? Cari nombor sama, cari huruf sama. Itu je. Jadi dekat sini kamu kena fikir macam mana kamu nak jadikan dia ada huruf sama. Contoh. Okey, dekat sini X dengan X kamu boleh keluarkan. Bila kamu keluarkan, kamu dapatlah dekat sini 4 tambah Y. Tambah. Okey, tengok pula dekat sini. 12 dengan 3Y. 12 dengan 3 dekat sini, cikgu keluarkan dia dengan sifar 3. Sini bahagi 3, sini bahagi 3. Maksudnya untuk nombor, cikgu dah dapat keluarkan 3. 12 bahagi 3, cikgu dapat 4. Tambah 3 bahagi 3 dapat 1, kita dapat Y. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke semua sampai situ? Jelas ke? Jelas. Okey. Kemudian dekat sini 4 tambah Y, kurungan dia sama. Jadi kita buat satu kurungan 4 tambah Y. Kemudian dekat sini X dengan 3. Jadi kita gabungkan. Kita jangan buat tambah. Kita jangan buat tambah ni. Kita gabungkan dia. X tambah 3. Inilah level 4. Itulah level 4. Syarat level 4 satu je. Syarat level 4. Level 4 dia macam level 1. Cumanya lepas kamu keluarkan, kamu kena pastikan ada nombor yang sama. Mesti ada 2 kurungan sama. Dekat sini kalau kamu dapat 4 tambah Y, kurungan sebelahnya mesti 4 tambah Y juga. Lepas tu, bila kamu nak buat dia punya jawapan, jangan lupa tulis 4 tambah Y, kurungan yang sama tu. Cumanya dia ada ekstra. X dengan 3, kamu boleh buka satu lagi kurungan, X tambah 3. Itu sahaja level 4. Okey, dapat cikgu terang level 1 sampai 4. Cumanya tak sempat latihan. Okey ke semua ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Wow, kamu tak nak buka kamera mentang-mentang puasa, nanti lepas puasa cikgu nak masing-masing buka kamera ni. Kamera saya ada masalah. Kamera Okey. saya ada masalah, saya tak dapat buka. Okey. Jadi untuk level 1 sampai level 4 cikgu dah habis terang. Kalau siapa-siapa yang ada masalah, boleh tengok balik rakaman kelas ni satu-satu cikgu terangkan beserta nota. Cikgu siap tunjuk syarat-syarat. Okey. Jadi ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak semua nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Nanti buat homework. Kalau tak tahu, bagi tahu cikgu. Cikgu boleh buka satu lagi kelas ke untuk buat homework. Janganlah diam je. Okey, jadi sampai situ sajalah. Cikgu minta maaf ambil masa lebih sikit. Okey, jadi semua sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Terima kasih. Maaf daripada cikgu lah sebab extend 4 minit. Okey, selamat petang. Selamat berehat. Selamat petang, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.